Bismillahirrahmanirrahim. وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو حبيبه وصفيه وخليله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dilihat kembali pada ayat yang ke-62 surah untuk yang ke-8 pada muka surat yang ke-105. Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. صدق الله العظيم. أبلغكم أبلغكم hadis syahadat tentang hadis syahadat. Aku menyampaikan kepada kamu dengan penyampaian yang sempurna. Artinya di sini adalah tabligh. Sifat bagi seorang Rasul itu tabligh, menyampaikan. Dan itu adalah sifat wajib bagi seorang Rasul. Dan maksudnya tabligh itu adalah balagh. Itulah menyampaikan dengan apa yang dikehendaki sehingga sampai kepada orang yang dikehendaki untuk menerimanya. Itu adalah tabligh. Seperti mana Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga seluruhnya Quran yang kita baca itu adalah termasuk daripada tabligh dengan apa yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya, kepada manusia, benar-benar telah sampai kepada kita. Bila telah sampai kepada kita, kita pula mesti jadi membaligh yang kemudiannya menyampaikan dulu. Itu kaedah. Jadi Rasulullah tabligh dalam menyampaikan kepada kita, lalu kita menerima. Bila kita menerima, kita perlu membaligh yang menyampaikan dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawasanya sesuatu yang kita nak sampaikan pasti ada dasar yang utamanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaedah. Sekiranya kita berbicara tentang agama, apa yang perlu kita sampaikan adalah yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaedah. Dan bukan melalui apa yang kita sedang fikirkan. Itulah maksudnya berbalik. Dia sekadar menyampaikan seperti mana seorang Rasul tabligh, dia menyampaikan. Lalu yang yang disampaikan, utlu ma'u ilaika minal kitab, bacalah olehmu yang Muhammad dengan apa yang telah disampaikan kepadamu, yang diwahyukan kepadamu. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi maksudnya apa di sini? Lalu begitu juga kita sebagai pembaligh, bila menyampaikan sesuatu, kaedahnya atas dasar utama yang Allah perintah kepada Nabi, lalu kita menyampaikan daripada Nabi. Itu kaedah. Itu baru namanya agama. Itu barulah kita akan sampaikan sebagian daripada balighu anni walau ayat. Boleh sampai kepada balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Itu.
risalati, risalah. Walaupun di sini dikaitkan dengan Nabi Nuh alaihi wasallam, dia berbicara, dia berdakwah. Tetapi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam yang sama. Aku telah menyampaikan kepada kamu risalah itu. Ini menunjukkan bahawasanya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi wasallam bukan satu perkara yang baru, bukan ajaran yang baru, bukan juga agama yang baru, bukan fitrah yang baru. Kerana apa? Bila disebut ubali hukum risalah Rabbi, maka dinisbahkan kepada Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Pada agama itu bukan satu agama yang baru. Pemikiran bukan pemikiran yang baru. Ini menunjukkan bahawasanya risalah bukan risalah yang baru. Ini menunjukkan bahawasanya Nabi Nuh adalah Nabi yang menyampaikan daripada apa yang pernah disampaikan oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Adakah sama? Sama saja. Sebagaimana yang telah kita pelajari bahawasanya selama 1000 tahun kata Abdullah bin Abbas, tidak ada manusia yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala suruh beriman. Itu. Wa ansahu lakum, dan aku menasihati kamu sekalian. Jadi yang pertama, aku mengingatkan kamu dengan menyampaikan kepada kamu risalah daripada Tuhan. Jadi risalah di situ adalah banyak, bukannya satu, tapi banyak risalah. Apa maknanya? Kemungkinan adalah berkaitan dengan syariat. Jadi yang lain tentu berkaitan dengan akidah. Wa ansahu lakum, dan aku menasihati kamu sekalian. Maksud nasihat di sini menyampaikan sesuatu yang memberi manfaat, sehingga yang menerima dia akan dapat manfaat sekiranya diamalkan. Itu adalah nasihat. Lalu apabila seseorang menasihati seseorang dan nasihat itu kerana dia, maka itu bukan sebuah nasihat. Apa maknanya? Apabila seseorang menasihati seseorang untuk kepentingan diri dia, pribadi dia, maka dia tidak akan jatuh sebagai nasihat. Itu. Lalu nasihat ini apa yang dimaksudkan? Menyampaikan sesuatu yang memberi manfaat kepada orang yang dinasihati, sehingga orang yang menerima nasihat mendapat manfaatnya. Itu maksudnya nasihat. Dan ansahu lakum, nasihat di sini ada ikhlas, secara ikhlas. Apa maknanya? Bukan untuk kepentingan diri sendiri ataupun kepentingan selain daripada yang menerima nasihat itu sendiri. Makna menunjukkan bahawasanya nasihat ini kembali balik kepada inti agama. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu nasihat, qulna liman? Allah." Agama itu adalah nasihat, dan Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, nasihat itu siapa?" Qul liman, itu juga, adakah kita perlu menasihati Allah? Sebab Nabi kata, Allah. Tidak mungkin kita menasihati Allah. Tapi kata ulama, qul liman, Allah, maksudnya nasihat yang pertama disebut agama mesti bersandarkan dan bersumberkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya adalah nasihat kamu memerlukan keikhlasan. Dan jangan tergesa-gesa menasihati seseorang. Kerana apa? Fikir terlebih dahulu sebelum bertindak untuk menasihatinya. Agar nasihat kita bukan datang daripada diri kita, ia langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsepnya namanya adalah al-waqf. Al-waqf, berhenti. Jadi tergesa-gesa berbicara al-waqf yang dulu. Dan memohon Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membantu kita agar kita menasihati seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak menasihati seseorang sesuatu yang mana tidak bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul. Mengapa? Kerana nasihat yang terbaik, qulna liman ya Rasulullah, Allah.
agar nasihat kita yang pertama yang jatuh ke dalam hati seseorang yang menerima nasihat ini datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu barulah namanya sebuah nasihat. Itu ta'rif nasihat yang perlu kita ketahui. Seseorang yang menasihati seseorang dengan kepentingan dirinya untuk namanya, untuk ketokohannya, itu bukan sebuah nasihat. Oleh kerana itulah ulama kita mengarang beberapa kitab tentang yang an-nasaih. An-nasaih. An-nasaih, nasihat-nasihat itu. Jamaah. Dan apabila kita memerhatikan kita nasihat agama, kita memerhatikan sumber Allah dan Rasul. Kerana para alim ulama kita. Kerana itulah nasihat yang terbaik. Sehingga kata Rasulullah, apabila antara kamu diminta untuk memberi nasihat, maka nasihati dia. Apabila di antara kamu diminta memberi nasihat, maka berilah nasihat kepada dia. Seperti mana contoh datang sahabat Rasulullah, Ya Rasulullah, usini, nasihatilah ya Rasul. Dan nasihat Rasulullah akan menjadi suatu wasiat. Kerana usini juga bermaksud wasiatilah Rasul kepada aku. Maknanya nasihatilah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu salat dan janganlah kamu mendirikan salat melainkan kamu kena merasai itu salat itu muwatir, salat yang terakhir itu kamu selama tinggal di salat. Itu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang sahabat yang lain, ya Rasulullah, nasihatilah. Aku menasihatkan hati kamu agar kamu berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sunnahku. Datang sahabat yang lain, ya Rasulullah, nasihatilah. Jangan tinggal solat duha 2 atau 4 rakaat. Jangan tinggal solat witir sebelum tidur. Jadi apa yang Rasulullah katakan, itu nasihat, dan nasihat ini nasihat agama. Ini nasihat agama. Kerana nasihat agama saja yang memberi manfaat walaupun di atas dunia seseorang diuji. Nah, itu. Contohnya orang itu sakit dan minta nasihat. Syekh minta nasihat, Syekh saya ini sakit. Apa yang sesuai ubat yang sesuai untuk saya? Nasihat saya bagi saya makan ubat. Lalu Syekh nanti pun beritahu makan herba ni, makan herba itu dia buat cari minum, makan. Makin sakit. Makin sakit. Lalu kita tanya Syekh, betul ke nasihat aku makan di makannya, maka makin sakit. Makin teruk. Makin tak lalu makan. Asal aku sakit. Ada selera lagi makan. Kemudian pula hilang selera makan. Anak aku datang, bapak makanlah bapak kita makan nasi sikit. Tak ada selera. Datang isteri dia, bang makan abang. Aku kuat lagi, tapi kena makan juga. Tak ada selera nak makan. Datang kawan tu, datang kawan tu suruh makan lemak. Setelah hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, janganlah kamu memaksa orang yang sakit untuk makan dan minum, kerana ketika itu Allah sedang memberi dia makan dan minum, dan kerana itulah Allah membiarkan dia untuk tidak ada selera makan dan minum, kerana itu adalah kaedah perawatan buat dia. Kata Rasulullah. Lalu sekarang ini dia sakit, perawatannya adalah jangan makan lagi. Makan itu ada kadang-kadang sikit saja. Jangan makan seperti mana orang yang saya makan. Sudah apa? Sebab tubuh sedang merawat diri dia sendiri. Kata saya buat Rasulullah SAW. Sehingga Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Tibbin Nabawi lalu menyatakan bahawa inilah Rasulullah yang mengajar kita tentang tabiat badaniyah. Nabi tahu keadaan diri badan manusia bagaimana fizikalnya, jasmanianya. Lalu bila seseorang tak perlu makan, maka jangan paksa dia makan, kata Rasulullah. Allah akan memberi dia makan. Yakin dia. Kamu memang tak yakin tu pasal sebab dia makan.
Tapi kalau kamu yakin Allah akan memberi dia makan, Allah tidak akan membiarkan dia mati dan tak ada tak makan itu. Proses rawatan dia. Kalau kita terfikir, oh gitu. Oleh kerana itu doktor pakar apabila kita sakit, kita kata, cik, jangan makan yang ini, tak boleh makan. Makan yang ini dulu. Yang ini boleh. Ini. Akhirnya kita tengok ada nasi cipunya, sayur banyak. Ikan banyak. Nasi ciput dia. Jadi apa maksudnya? Itu ada prosesnya. Itu rawatan yang kadang-kadang kita sakit yang tak terlalu. Ayam ada, telur rebus ada, macam-macam. Makan sikit. Dan sekali yang makan banyak tu siapa? Orang datang ziarah kita. Sebab itu dia pun lapor, kita kata daripada orang tu ambil balik, dia pun makan. Akhirnya tak lama kita pun keluar dalam keadaan sihat. Jadi apa maksud medicine? Rasulullah mengajar sesuatu yang mana nasihat itu kadang-kadang termasuk dalam akal. Nasihat dia luar biasa. Sehingga adik membaik daripada sembuhnya sakit dia satu orang. Sihatnya. Bila sihat, dia suka makan kurma. Kurma yang masih tergantung. Tergantung di mana Rasulullah. Cepat-cepat dia masuk masjid Rasulullah, dia nak ambil. Sebab kadang-kadang saat Rasulullah di kantong kurma dalam masjid. Kalau Rasulullah kata, ya Ali, indah. Nanti ya Ali. Kau bawa sebuah boleh nak kurma yang matang-matang macam ini. Dia makan lagi. Begitu. Kita boleh pada sebuah bentang maju. Pantai terboyak semua kita rendam. Padahal tubuh emas dia baru saja pulih daripada sakit. Ini sebuah nasihat itu. Itu adalah nasihat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi orang yang paling tahu tentang tabiat diri manusia. Wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun, dan aku ini orang yang mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, dan apa yang aku ketahui min Allah, sumbernya daripada Allah. Bukan aku tengok, aku perhatikan, aku fikir, maka aku dapat jawapan. Bukan demikian. Min Allah, apa yang aku tahu tentang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itulah kita sendiri apabila kita mengetahui sumbernya, kita sadarkan diri. Bila kita mengetahui sesuatu, itu tandanya Allah menghendaki kita ada ilmu. Lalu itu kena dinisbahkan kepada Allah dan dinisbah kepada kita. Maknanya kerana ilmu ini boleh datang dan pergi. Malam ini kita belajar satu ilmu, satu tafsir. Akan tetapi kita tidak akan tahu bahawa sekadar apa yang kita belajar di malam ini kekal ataupun tidak. Tapi saya pasti tahu apa yang saya ajarnya pasti ada dengan saya. Dia tidak hilang. Siapa mengatakan demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kata Rasulullah? Sekiranya tidak ilmu kata Nabi, lalu disampaikan agar orang lain dapatkan manfaat ilmu itu. Ini Allah dari Allah. Sehingga yang menyampaikan malaikat tidak saya sampaikannya malaikat min Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini pada sunnah Rasulullah al-Sabda bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita sampaikan. Bila kita sampaikan, itu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab ilmu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berdiri. Tetapi bila seseorang itu dah bosan, bila dah bosan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun cabut. Bila bosan, dia tak mengkongsi, tak share. Sebab dia rasa orang beramal dengan apa yang dia sampaikan. Lalu dia tak sampaikan apa-apa. Dia tahu orang beramal ni. Jangan demikian. Kemungkinan ada seseorang yang beramal mungkin setahun, 2 tahun sebelum dia mati. Ataupun besok mati hari ini dia berjaya amal.
Kita tidak tahu sampai ke dekat. Seperti mana kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki satu kaum di kalangan hamba-hambanya yang Allah beri nikmat, berbagai nikmat. Kalau sekiranya nikmat ada, maka siapa mana berinfak, bantu. Sekiranya dengan nikmatnya ilmu, siapa mana disampaikan, dikongsikan ilmunya dan nikmat-nikmat yang lain. Untuk siapa? Untuk manfaatnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pilih. Ini pilihan apa? Khusus. Betapa ramai di antara kita, tetapi Allah pilih seorang di antara kita. Lalu kita kerana ilmu kena ambil betul itu. Inna lillahi qawman yahtasuhum bin ni'ami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki satu kaum di kalangan hamba-hambanya yang diberi nikmat Ma'afil ibad. Dengan nikmat-nikmat itu memberi manfaat pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Wa yukirruha fihim ma badaluha. Selagi pada orang yang ada nikmat ilmu tadi tak menahannya ataupun tak menyalurkannya, tak memberinya, tak mengajarnya. Maknanya selagi mana dia mengajarkannya, dia menyalurkannya, maka dia tak berhenti. Fa'idha mana'uha, sekiranya dia berhenti, wa naza'aha minhum. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cabut ilmu. Fahawwadaha ila ghairihi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang lain pula. Apa maknanya? Oleh kerana itulah kita pernah memiliki ilmu, tetapi bukan secara mutlak. Titipannya sementara bukan miliki selama-lamanya. Lalu apabila ilmu itu kita tidak manfaatkannya, maka Allah cabut. Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut. Bila Allah cabut, Allah beri kepada siapa ilmu itu, orang lain pula. Itu kata Rasulullah SAW. Oleh kerana itulah ini sebagai satu jawapan kita belajar macam-macam ilmu tetapi kita tidak tahu ilmu itu bagaimana. Tetapi bila kita mendapatkannya dan mengajarnya kembali, dia akan bersama dengan kita. Itu. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui daripada Allah apa yang kamu tak tahu. Apa maksudnya? Salah satu adalah azab di atas dunia. Walaupun Nabi Nuh tidak mengetahui hakikat azab itu jenisnya bagaimana, tapi Nabi Nuh dapat kekabaran dari Allah. Ia mengetahui Allah akan mengazab kaumnya, umatnya sekiranya mereka bukan beriman. Wa a'lamu minallah. Aku tahu yang itu. Oleh kerana itulah Nabi Nuh alaihi mengingatkan kepada kaumnya pada ayat yang ke-59 itu. Inni akhafu alaikum azab yawmin 'adzim. Sesungguhnya aku takut. Sesungguhnya aku ingin takut apa yang akan berlaku kepada kamu, iaitu satu siksa yang sungguh-sungguh besar. Tapi Rasulullah SAW dan Nabi Nuh alaihissalam tidak mengetahui azab yang 'adzim ataupun azab yang besar itu azab yawmin 'adzim. Jenisnya bagaimana? Itu Nabi Nuh alaihissalam tidak tahu. Adakah Nabi Nuh alaihissalam tahu tentang banjir besar? Dia tidak tahu. Dia tidak tahu itu. Tetapi Nabi Nuh mengetahui Allah akan mengazab kaumnya sekiranya mereka enggan beriman. Itu adalah wa'a'lamu minallah ma la ta'lamun. وَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apakah patut kamu merasa heran kalau mana datangnya kepada kamu zikrun min rabbikum, peringatan yang datang daripada Tuhan kamu, ala rajulin minkum, yang mana dia adalah laki-laki di kalangan kamu juga. Seorang Nabi, seorang Rasul itu uswatun hasanah.
Nabi Nuh adalah uswatun hasanah untuk kaumnya, untuk umatnya. Kenapa? Mudah, kerana dia adalah manusia. Secara logiknya kata ulama kambing, dia tak boleh ikut contoh ni ayam. Ayam tak boleh ambil contoh ni burung. Lembu tak boleh ambil contoh ni pula kambing. Tak boleh. Dia perlu ambil contoh pada siapa? Spesies dia juga. Begitu juga kita tak boleh mengambil contoh daripada malaikat, kerana malaikat dia tidak ada syahwat, dia tidak tidur, dia tidak ada hukum taklif. Bukanlah macam kita nak makan, minum, dia tidak ada itu. Lalu macam mana malaikat nak dapat diberikan contoh? Oleh kerana itulah manusia yang terbaik dijadikan contoh di kalangan minggu. Cuma hukum di sini di kalangan kamu yang terbaik adalah dia utusan Tuhan. Tapi kita akhir zaman Rasulullah telah ada. Nabi kita telah ada menjadi uswatun hasanah. Tapi manusia akhir zaman banyak yang tak minat. Anak-anak kecil-kecil pun yang tak minat. Dia minat Superman. Pada Superman itu pakai sebuah dalam kat luar dia, lepas tu dia terbang. Superman pakai sebuah dalam kat luar. Suka orang. Masuk panggung juga nak tengok tu. Siapa kita lah. Muncul dulu dia kata. Hampir-hampir sekarang nak pergi juga. Jadi apa maksudnya? Ya, walaupun Superman bukan uswatun hasanah, tapi dirinya mahu lihat hiburan. Padahal sebenarnya Nabi Rasul itulah penghibur kita yang terbaik dalam kehidupan. Seperti mana contoh baginda Rasulullah, ada orang bangun, saya seorang berniaga. Lalu Rasulullah SAW daripada umur 9 tahun dan pergi ke Syam tengah bagus lagi di Abi Talib berniaga. Saya seorang jeneral. Rasulullah SAW seorang yang ketua dalam medan peperangan itu. Rasulullah adalah ketuanya yang mengarahkan itu sendiri. Rasulullah di dalam rumahnya suami yang terbaik, bapa yang terbaik, datuk yang terbaik, itu cucu-cucu dia. Bila Rasulullah masuk pasar, orang semua akan menuju ke Rasulullah dengan mengambil barakah Rasulullah berada di pasar. Apa yang mereka lakukan? Solat bersama Rasul di dalam pasar. Pasal pada zaman Rasulullah boleh solat di dalam kata para sahabat Nabi. Bila orang tidak ada, kami bangun solat 2 rakaat. Tak ada lagi orang, kami bangun solat 2 rakaat. Jadi nak cari poin yang mana Rasulullah masuk bahagian-bahagian tadi. Nak kata penghibur, solat orang yang sangat penghibur orangnya. Orang yang sedih yang dicakap demikian-demikian, hilang kesedihannya. Orang yang begini bimbangnya, Rasulullah cakap siang-siang, hilang bimbangnya. Itu suatu hasanah. Lalu pada zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, uswatun hasanah ini adalah Nabi Nuh alaihi wasalam. Mengapa dia naik menjadi uswatun hasanah? Kerana ini. Anja'akum zikrun min rabbikum. Zikr. Sebagai ulama mengatakan zikrun di sini adalah wahyu untuk Nabi Nuh alaihi wasallam. Kita tak kata Quran melainkan ayat ini untuk Rasulullah Nabi kita. Disebabkan apa? Kerana kata ulama-ulama kita, ayat yang kita baca ini, walaupun kita dia ada kaitan dengan Nabi Nuh dengan umatnya, kaumnya, tetapi ayat ini juga untuk Rasulullah bersama kaumnya, umatnya. Sehingga ulama menafsirkan Al-Ajibatun an ja'akum zikrun min rabbikum. Zikrun min rabbikum adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Nuh. Untuk Nabi Nuh, dia tidak adanya kitab, dia tidak adanya suhuf. Untuk Rasulullah, Al-Ajibatun
Awa'ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum adalah Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra peringatan ditunjuk daripada kitab Allah Subhanahu wa taala itulah Quran. Awa'ajibtum kalimah huruf hamzah di situ istifham pertanyaan ingkari. Itu mengapa? Kerana bila Nabi Nuh alaihi salam dakwah, mereka ingkar, mereka tolak. Awa'ajibtum, lalu di sini ada berkaitan dengan mengapa kamu perlu hairan. Itu. Nah, kalau mana telah datang kepada kamu seorang yang memberi peringatan, yang mana peringatan itu daripada Tuhan kamu juga, Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang laki-laki seperti mana juga kamu? Mengapa kamu nak rasa hairan? Dijawab oleh Ibn Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib. Dia kata begini, kaum Nabi Nuh alaihi wasallam walaupun hakikatnya dia menyembahnya beberapa patung pada zaman itu, Allah mereka belum tinggalkan lagi sebagai Tuhan. Cuma di sini jadi syirik. Maka jadi syirik, Allah Subhanahu wa taala mereka menolak dia adalah Tuhan, tapi ada Tuhan lain selain Allah yang diibadahi, yang lain disembah. Itu yang syirik. Lalu di sini nak kata Imam Ar-Razi, dia kata apa? Dia kata kaum Nabi Nuh alaihi salam berfikirkan seorang manusia datang bagi tahu kamu hanya perlu sembah Allah. Jangan sembah patung ini. Itu bukan Tuhan kamu. Ini yang diperintah oleh syaitan dan iblis kepada kamu. Tinggalkan dia. Lalu sampai kepada kepala otak. Oh, dia fikir apa yang disebut oleh itu betul. Sedangkan cerita dia tentang patung-patung yang mereka sembah itu semua adalah baharu. Apa maknanya? Tak pernah ada. Itu ada-adakan. Sewaktu mereka dalam keadaan tak pernah menyembahnya. Itu maksud. Apa maknanya di sini? Maknanya pada awal pada zaman Nabi Nuh, mereka ni generasi yang ke-10, yang ke-11 tidak pernah menyembah patung. Mereka menyembah siapa? Allah. Kerana nenek moyang mereka sebelumnya semua menyembah Allah sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah Tuhan. Jadi yang ini adalah yang baharu. Cuma kita tidak tahu mereka mula menyembahnya selain Allah, mensyirikkan Allah. Tahun yang keberapa? Tidak diketahui. Sebagai ulama kata bahawasanya dilihat mulanya usia Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, Allah perintah dia dakwah. Sebagai ulama kata dia mula berdakwah usia 40 tahun. Maka menunjukkan bahawasanya ketika dia usia 40 tahun, itu kaumnya telah menyembah berhala dan berapa tahun? Allah Ta'ala. Satu ulama kata mungkin baru ketika itu. Kerana apa? Kerana kesyirikan tidak akan dibiarkan lama-lama, dibiarkan. Mereka bila adanya unsur-unsur kesyirikan, Allah dah utus seorang Nabi dakwah kepada mereka. Sebagai ulama mengatakan ketika itu Nabi Nuh usianya 50 tahun, ada kata ulama 100 tahun lebih. Ada sebagai ulama mengatakan 300 tahun lebih usia Nabi Nuh. Sewaktu mula-mula dia berdakwah, Allah Ta'ala. Tetapi dia berdakwah untuk kaumnya agar meninggalkan itu semua sekiranya 50 tahun. Itu Quran. Ala rajulin minkum kalimah. Ala kisahnya sebagai ulama tafsir mengatakan maaf. Apa maknanya? Ala rajulin minkum ma'a rajulin minkum. Apa maksudnya di sini? Iaitu kata mana kamu ke sana, kamu akan melihat Nuh bersama kamu. Kalau kamu pergi ke sini, kamu akan melihat Nuh bersama kamu ke sini. Maaf bersama kamu. Mengapa? Kerana dia hadir untuk berdakwah kepada kamu siang dan malam, pagi dan petang.
Dan Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan, senyap-senyap, yang ramai-ramai yang berdakwah, yang seorang-seorang. Lalu kata Nabi SAW yang memerintih bertambah ulama untuk ditaghfir lahum ja'alu asabi'a fi adani wastaghshaw thiyabahum wastaghbaru istikbara. Setiap kali aku dakwah, mereka pun memasukkan jari dalam telinga. Ada di antara mereka wallahu ambil kain tutup muka dia, tak mendengar apa. Sombong budak itu. Sombong. Pada zaman Rasulullah SAW, Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu pemuka Quraisy dulu. Rasulullah baca Quran di depan Kaabah. Quran memberi pengaruh kepada siapa termasuk mereka berdua. Sehingga yang mengubah orang-orang agar jangan biarkan Rasulullah itu membaca Quran kerana mudah mempengaruhi manusia, kerana keindahan bahasa dan yang lain-lain. Abu Jahal dan Abu Lahab. Lalu akhirnya Rasulullah SAW pun nak dakwah mereka tahan. Nabi baca Quran mereka pun tahan. Lama. Sehingga Abu Jahal dan Abu Lahab pun dia kata, aku terasa ini pula nak dengar apa yang Muhammad bacakan daripada Tuhannya. Siapa kata Abu Jahal dan Abu Lahab? Agaknya mereka mengatakan apa yang dibaca oleh Muhammad sangat indah. Siapa yang mengatakan Abu Jahal dan Abu Lahab? Tak boleh dinafikan Quran. Cuma mengapa dia menentang Rasulullah? Kerana Rasulullah SAW menghina Tuhan mereka. Itu. Itu disebut dalam Quran yang Karim. Kerana itu mereka tak menolak Rasulullah sebagai keturunan Quraisy, Bani Hashim, Al-Amin. Mereka tak menolaknya. Yang mereka tolak adalah apa? Yang manusiawan dalam Quran itu baca Quran agar mereka tinggalkan sembahan kecuali Allah. Itu mereka tak. Itu yang menyebabkan mereka pun marah kepada Rasulullah SAW. Jadi kita tanda masih lagi ayat yang ke-63. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.